Salam sejahtera kepada ahli panel yang sedang menyaksikan video pembentangan kami pada kali ini. Kami daripada kumpulan E5 akan membentangkan kajian kami yaitu Study on Water Quality of Kampung Timbok Hill for Drinking Water Purpose. Seperti yang Anda lihat, ini adalah poster pembentangan kami pada kali ini. Salam sejahtera. Nama saya Dodi Preslimiki dan nomor kad metrik saya ialah 07 DKE 18F2005. Dan pada hari ini saya akan membentangkan mengenai pengenalan kajian kami. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kualiti air bukit di sebuah kawasan perkampungan yaitu Kampung Timbok Telipuk. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti sama ada kualiti air di bukit tersebut adalah selamat untuk diminum atau tidak kepada penduduk di sana. Terdapat dua jenis kajian parameter yang akan kami lakukan, yaitu parameter kimia dan parameter fizikal. Bagi parameter kimia, kami akan mengkaji aluminium, iron, manganese, dan nitrit. Seterusnya, bagi parameter fizikal pula, kami akan mengkaji turbidity, dissolved oxygen, pH, temperature, dan suspended solid. Metrik 07 DKE 18F2008. Di lokasi kajian kami, yaitu di Kampung Timbok Telipuk adalah merupakan sebuah kawasan kampung yang didiami oleh berbagai jenis kaum. Air terjun dari Bukit Kampung Timbok dianggap selamat untuk diminum, memandangkan ia digunakan oleh penduduk kampung sebagai sumber bakalan air di kampung mereka. Memandangkan air di situ digunakan untuk sumber rutin harian mereka, maka terdapat keperluan untuk mengkaji sama ada air yang digunakan oleh penduduk kampung itu adalah selamat untuk diminum ataupun tidak. Oleh sebab itu, kami memilih lokasi ini untuk kami membuat kajian kepada kualiti air bukit Kampung Timbok untuk tujuan air minum. Bagi objektif kajian kami terbagi pada dua bahagian, yaitu yang pertama adalah untuk mendapatkan nilai parameter bagi sifat fizikal di Bukit Kampung Timbok, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan nilai parameter untuk sifat kimia Bukit Kampung Timbok. Di dalam metodologi kajian kami ini, terdapat 10 prosedur di dalam metodologi kajian ini. Yang pertama, pengambilan sampel air. Yang kedua, sampel air disimpan dengan selamat di dalam kotak polistiren. Yang ketiga, proses memindahkan air ke dalam turbidity tube. Yang keempat, proses pengambilan data turbidity. Yang kelima, proses pengambilan data dissolved oxygen. Yang keenam, proses pengambilan data pH dan suhu air. Yang ketujuh, proses pengambilan data suspended solid. Dan yang ke-8, pembahagian air untuk dihantar kepada Jabatan Air Negeri Sabah bagi parameter kimia. Dan yang ke-9, proses pengambilan data daripada Jabatan Air Negeri Sabah bagi parameter kimia. Dan yang terakhir sekali adalah penganalisisan data bagi parameter kimia dan fizikal yang telah kami perolehi melalui semua kajian-kajian yang kami telah lakukan di dalam prosedur ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzatul Afifi binti Ramli dan kad metrik saya 07 DKE 18F2014. Dalam jadual ini adalah perbezaan untuk sifat fizikal antara standard air minum di Malaysia iaitu WHO dan koleksi data kami untuk mengenal pasti adakah sifat fizikal ini selamat. Okey, berdasarkan jadual ini, kami mendapati bahawa turbidity dalam standard WHO iaitu 5.00 maksimum, manakala hasil data kami mendapat 1.78 dan ianya adalah selamat. Dan untuk dissolved oxygen pula,
mengikut standard WHO iaitu 3 hingga 5. Manakala dapatan hasil kajian kami bahagian dissolved oksigen kami mendapat 3, maka ianya adalah selamat. Bagi pH pula standard WHO ialah 5 hingga 9 dan kami mendapat 7.5, maka ianya juga adalah selamat. Seterusnya suspended solid. Standard WHO ialah 150 dan data kami mendapat 1.2 gram dan ianya adalah selamat. Bagi yang terakhir iaitu temperature pula, mengikut standard WHO ianya adalah normal plus 2 Celsius dan hasil dari data kami mendapat 24.5 degree Celsius dan ianya adalah selamat. Kami mendapati bahawa aluminium dalam standard WHO iaitu 0.2, manakala dalam hasil data kami mendapat 0.04 dan ianya adalah selamat. Seterusnya ialah iron. Dalam mengikut standard WHO, iron ialah 0.3 dan manakala dari hasil data kami mendapat 0.00 dan ianya juga adalah selamat. Yang seterusnya ialah manganese. Manganese hasil daripada standard WHO ialah 0.1 dan manakala hasil dapatan kami mendapat 0.040 dan ianya juga adalah selamat. Dan terakhir adalah nitrit. Nitrit mengikut standard WHO iaitu 0.000 dan hasil dapatan kami juga ialah 0.000 dan ianya juga adalah selamat. Hasil perjalanan kami sekumpulan bersama dengan SP kami iaitu Dr. Suzan binti Impa, kami mendapati bahawa air bukit di Kampung Timbuk Telipuk itu adalah selamat dari segi fizikal dan kimia. Dengan keadaan di sekitar yang jauh dari kawasan perindustrian menyebabkan kualiti air tidak tercemar dan selamat untuk diminum untuk penduduk kampung. Antara faktor-faktor yang menyumbang dapatan data ialah pertama ialah faktor persekitaran, kilang yang jauh dari kawasan pembuangan toksik. Seterusnya ialah faktor domestik, iaitu tiada pembuangan sampah merata yang menyebabkan air kotor. Dan yang ketiga adalah faktor geologi. Aquifer adalah batuan geologi yang dapat menampung air dan dapat keluar ke permukaan tanah sebagai mata air. Batuan aquifer menjadi salah satu faktor ketersediaan air bersih. Hai, nama saya Marlene Melanie Masilu Simon dan kat metrik saya ialah 07DKE18F2039. Setelah kami selesai membuat kajian ini, cadangan yang kami ingin utarakan adalah banyak parameter yang diuji dari segi fizikal, biological dan juga kimia. Bagi kesimpulannya, secara keseluruhan, kualiti air bukit di Kampung Timbuk Telipuk adalah selamat untuk diminum bagi warga penduduk yang menggunakan air tersebut sebagai sumber penggunaan harian mereka.